Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gamuk orang kita motor pun baru je keluar pantang. Alhamdulillah lah, kita dah selesai buat kerja-kerja pemulihan tentang motor kuda hitam ni. Yalah, sebelum ni dia jam, nak cerita pasal jam lah. Alang-alang kita jalan pusing-pusing ni, saya pun nak habiskan dia punya running ink dulu, nak serasikan kita punya piston dengan blow. Lepas tu nanti buka balik. Kalau ada korang nak potting, korang potting masa tu lah. And then sekarang pun malas lah nak buka-buka apa, nak setting manjet trailer ke apa ke, sebab motor masih dalam keadaan pantang. So tak nak lah ajar piston tu terlalu laju kan, nanti takut dia tak ngam lagi, boleh menyebabkan kita punya motor block lagi salah. So itulah tugas running in. Saya pun jalan biasa-biasa je ni, nak pergi pusing-pusing bandar. Lepas tu kita balik lah. Hari ni kita lalu track kita hari ni, lalu ikut Dobris, balik ikut Jambatan Sultan Mahmud. Saya pusing macam tu lah. Malam-malam ni kita santai je. And then saya nak cerita lah macam mana motor saya boleh jam. Pengalaman dan pelajaran bagi kita, bagi saya lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni tak adalah parah sangat. Dia bila jam tu, benda tu memang dah ada dalam head. Bearing dia tu bila dia pecah, dia cabut sebatang sahaja. Masa saya buka daripada piston tu, memang ada dalam rumah lagi yang 12 batang tu kan. Tak jatuh dalam enjin lah. Kalau benda tu jatuh dalam crankshaft, habis. Memang habis lah kan. Tak boleh buat apa lah. Boleh menyebabkan motor kita parah, lebih parah lagi dan teruk lah. Orang kata apa, senang cerita, kena buka enjin lah kan? Sebab nak tukar bearing, kadang-kadang road pun akan jadi rosak kan? Bearing road apa, bearing road tu habis lah. Jadi saya tak expect benda ni nak jadi sebenarnya. Banyak kemungkinan dia tu. Kenapa motor ni jadi macam ni. Masa saya ride pergi ke Cameron Highland, daripada sini lah, daripada sini saya ride pergi ke Cameron Highland, minyak tuti full tank IRF 700 saya pakai. Okay, saya tak pakai 800, saya pakai 700. Memang saya lama dah pakai 700 ni. Sebelum ni saya pakai Shell. Sebelum ni memang saya pakai Shell lah. BSX saya tukar lah kalau ada duit BSX, kalau tak ada duit saya pakai SX. Tukar-tukar macam tu lah. Bila dah saya potong blok sekali, di video ada video lama dulu saya potong blok. Kali pertama potong untuk kuda hitam ni, yang blok standard tu kan. Start dah tu saya pakai IRF 700 lah. Orang kata apa, tak pernah tukar lah. Sampai lah saya ride pergi ke Cameron Highland. Kalau kau perasan video tu, sampai ke Cameron Highland saya ada cakap saya nak beli tuti kan. Pada masa tu tuti memang kedai dah lewat, so tak adalah jual tuti HRF tu. Saya tak dapat beli tuti HRF, so saya beli je lah tuti VSX dekat Shell. Original dekat Shell nak jadi ke cerita lah kan. Itu ada kemungkinan ada banyak bukan kata saya expect tuti ke, tak ada. Jadi bila kemungkinan ni banyak, kita nak expect satu perkara tu tak kena lah kan. Cuma kita ambil pelajaran. Dekat Cameron tu, kalau kau perasan, saya keluar daripada homestay, saya top up penuh lah. Saya top up penuh tuti dalam tank, and then saya campurkan tuti dalam petrol. And then bila saya campurkan tuti dalam petrol, jalan daripada Cameron nak balik ke rumah tu, memang semua saya guna minyak daripada VSX. Minyak tuti HRF tu memang tak ada dalam tank. Dan kita semua dah diganti dengan VSX. Masa tu motor, orang kata apa, yelah mungkin silap saya ke apa, saya tak tahu lah kan. Tapi kalau masa dekat Cameron tu, saya buka plug, saya tukar plug baru. Saya tak pakai lah plug lama kan. Sebab kita jalan jauh ni tak boleh nak main suka-suka je kan. And then bila plug baru, cantik lah dia punya bacaan, nombor cantik, tak ada masalah kan. Masa saya ride daripada Terengganu datang ke Cameron, saya check plug, memang terbaik lah. Tak ada masalah apa, minyak cukup, tuti cukup kan. Bacaan plug tu memang cantik. Okey, sambung cerita. Bila saya dah tukar plug baru kan, okey lah, kita jalan jauh memang wajib tukar plug baru. Jangan kita pakai plug lama. And then nak dia punya performa dia lebih balik. And then kalau plug tu kita boleh check kan, sama ada okey ke tak okey. Lepas tu bila dah selesai semua tu, saya ni macam biasalah, kita jalan kan dengan rasa confident lah sikit. Tak adalah masalah, takut plug kering ke apa, saya boleh set balik. Tapi hari tu memang tak bawa manjet pilot, mana ada kita standby kan. Sebab kita dah setting daripada rumah lagi dah okey. Jadi kita tak expect lah benda tu akan berlaku kan. So sampai di Cameron, Alhamdulillah putusan dia memang terbaik dekat plug tu. Saya tak ambil lah gambar, kalau tidak saya ambil, saya boleh tunjuk dekat anda semua kan.
masa pula di Cameron Highland. Tapi ada saya bawa seat saya. Nanti saya tunjuk lah. Jadi bila saya dah jalan nak balik tu, saya ride tak ada masalah. Naik bukit semua smooth je. Lepas tu saya turun bukit kan, naik kenyek, berhenti lebih kurang dalam berhenti lah. Total saya berhenti balik tu lebih kurang dalam dekat 2 jam setengah. Total semua saya berhenti lah. Dalam perjalanan daripada pukul 11 tu 2 jam setengah saya berhenti. Berhenti dekat Aring, berhenti dekat Kenyek, berhenti dekat area Agong Musang. Banyak berhenti lah senang cerita. Sebab kita terus kan, kita tak berani sangat nak terjah lebih kurang kan. Dan kita tak ada sistem water coolant. Kita tak ada. Kita ada hanyalah air coolant. Kita berharap pada angin 100% kan. So bila keadaan angin sejuk, memang terus ni terbaik lah. Jam lah, tak boleh masuk lah. Kalau tak jam saya nak masuk dekat Batu Buruk. Bila dah jam je ni tak semangat lah. Jadi bila kita fokus pada pemanduan ni, jadi nak cakap pun tak kena kan. Tak apalah, saya pergi ikut sini lah. Jadi nak jadikan cerita, memang tak ada masalah apa. Berambat dengan Rezek, follow Rezek kan. Rezek laju bos. Dia orang lock throttle, bukan lock throttle lah, dia orang maintain throttle lebih kurang dalam 1, 2, 1, 3 macam tu lah. Okay, naik bukit, turun bukit, dia orang memang laju. Dan saya ni follow je lajuan dia orang tu. Tak sunyi sangat kan. Kalau kau tengok video tu, ada yang saya follow daripada apa nama situ tak tahu lah. Lama saya follow dia. Dah saya kejar, adanya saya ikut dekat-dekat macam tu je lah. And then lepas nak balik rumah tu, ada video, kalau korang tengok video Cameron tu, saya nak balik tu, saya adalah cerita dalam video tu pasal motor rasa macam nak jam lah. Korang tahu rasa macam mana? Dia rasa seolah-olah macam bunyi lah, bunyi something yang membuatkan korang rasa rimas. Bunyi tu tak bunyi macam kacang-kacang, bunyi keceng-keceng tu ada. Saya pelik juga, saya kata takkanlah piston dah bunyi kan. Masalah tuti pun dah campur dalam tank. Jadi oleh kerana nak sedapkan hati ni, tak pedulikan lah pasal bunyi-bunyi tu, saya terus lah jalan dekat 1 kilo lagi bos nak sampai rumah. Itu yang terasa sangat tu. Yelah, memang betul kita selamat sampai kan, tapi tak padan kan kenapa dia kena masa tu. Rupanya bila saya buka blog tu, dia jam bearing kacang tu je. Masa video saya pasang, kalau tengok link kat atas lah saya share, masa saya pasang tu bearing tu memang set lah, senang cerita kan. Bearing kacang, lepas tu pin piston, clip piston, semualah satu set, senang cerita baru semua lah. Tak ada barang, senang tak ada barang yang saya pakai asal lah. Cuma brand apa saya tak boleh lagi tahu. Cuma saya cadangkan kepada anda nak pakai tu, tolong pakai brand yang baik sikit. Brand yang kata apa, berjenama lah. Kalau boleh pakai Cooper, jangan pakai yang C. Sebab saya kena tu yang besi punya bukan yang Cooper So Cooper ni dia punya efek dia, bila enjin panas dia makin kedap tau, dia makin mengembang. Jenis keluli yang bernama tembaga, dia bila panas dia makin mengembang. So kalau korang nak pakai lain kali bearing kacang, saya cadangkan lah kan, pakai yang tembaga. Brand apa tu terpulang. Kadang-kadang benda ni nak jadi tak kira lah kan. Nak pakai brand apa, AGK ke kan, apa lagi brand yang ada, brand top ke, brand asal Yamaha ke, tak kisahlah, janji tembaga lah. Itu lebih baik lah. Jadi bila kena macam tu, dalam kepala saya satu je, rasa macam yelah stres kan, stres. Nak pula esok tu exit member kan. Malam tu kena, tak tahu lah, senang cerita, korang bayangkan sendiri, korang kena macam saya lah. Rasa macam tak ada mood lah kan. Saya pun pergi exit member sekadar jalan-jalan je, tak ada kata nak pergi shoot video daripada pagi ke. Memang tak ada perasaan tu. Yang tahu masa tu pagi saya sibuk pergi potong blok, hari tu juga saya siapkan, malam tu kena, and then hari tu juga saya siapkan. Jadi bila kena macam tu, saya pun jadi macam, memang hari tu memang tak tahu lah nak cakap kan. Korang boleh fikir sendiri lah. And then saya pergi dekat potong blok tu, saya potong dekat bandar Pulau Kambing. Korang tahu lah kedai mana yang potong blok kan. Lepas tu saya jumpa lah kawan-kawan exec member, sembang-sembang dengan dia orang datang daripada Ipoh,
dia Jai. Kalau Jai, kalau kau tengok video ni, saya mention lah nama Jai, nama dia Jai. Dia datang daripada apa, Seri Iskandar. Seri Iskandar, itulah Seri Iskandar. Dia punya nama tempat dia. Dia orang datang lebih kurang dalam 60 biji tau. Bagus lah kan. Kenal. Dan dia sama lagi cerita pasal motor saya ni. Tak ada sangat lah. Saya rasa korang pun bosan lah dengan cerita ni kan. Pasal jam pun nak cerita. So bukan kita nak cerita pasal jam, saya nak cerita pengalaman. So pengalaman ni mungkin akan membuatkan anda berjaga-jaga. Kalau korang pakai yang besi tu, boleh dah buka kan. Buka korang punya head block tu 4 skru je kan. 4 skru head dah boleh buka lah kan. Tapi nak buka cover set tu yang leceh. Kalau macam Rezek tu siap 20 minit je siap. Baru setakat tukar bearing tu kan. Tapi kalau untuk fight ni 1 jam tu biasa lah. And then bila dah sekarang saya pakai Cooper lah dekat motor ni. And then saya akan pakai brand lagi satu. Dah beli pun tak sampai lagi. Lepas pada habis pantang saya akan buka balik. Saya akan tukar kepada bearing yang satu lagi, sekali dengan pin piston. And then juga gasket akan pakai tembaga lah. Semua barang tu ada. Yang pin piston tu saya beli. Yang lain tu, kalau gasket tu bersepah. Kalau gasket tembaga memang mahal. Kalau beli, sebaiknya korang beli asing-asing. Yang tu lebih baik. Yang gasket tembaga korang beli asing kan. Lepas tu gasket block korang beli asing. Macam tu lah. Gasket exhaust tu terpulang nak tukar ke tak nak tukar. Kecuali kalau dah teruk sangat baru orang tukar lah. Kalau tak teruk tak payah tukar lah. Dekat gasket exhaust ni payah bocor sebenarnya. Kecuali korang umpil dia apa, kau congkir dia ke rosak, yang tu dia bocor lah. Tapi kalau saya saja nak bocor memang tak. Tapi kalau sebaiknya dah dapat satu set tu korang tukar je. Tak ada masalah pun, tak rugi pun tukar. Itu dulu kot. Lepas ni saya nak, sebenarnya misi saya nak habiskan Landing Ink ni. Kemungkinan saya akan ride lagi untuk habiskan Landing Ink ni. Saya nak, kalau boleh saya nak ride tu sampai habis terus. Tak naklah ride sikit-sikit macam ni kan. Ni dah kira macam membuang masa pula kan. Ride 10 minit macam ni, berapa kilo baru kan. Kalau boleh nak terus habiskan kita punya running in lah. Saya set saya punya running in macam saya tunjuk dalam video. Sebelum ni saya ada tunjuk kan macam mana saya habiskan running in saya mengikut daripada RPM. Kadang-kadang tu bukan kata ni sangat, jangan skema sangat, cuma kita ikut. Jangan terus hari-hari ni orang beton blok, hari ni terus orang lenjan. Kita nak serasi dulu adakah ngam minyak tuti, blok tu saiz ngam ke tak. Kadang-kadang ada yang potong terlalu fit. So macam tu yang mendatangkan risiko tu. Kalau ada sedikit je halu-halu sangat, macam sebesar mata jarum je, longgar-longgar sikit tu okey lah. Tak tahulah atas orang minat. Kadang-kadang ada orang suka yang ketat, ada orang suka yang longgar. Ini tak boleh nak kata apa lah. Saya nak beli nasi lemak kan. Lama tak makan nasi lemak ni kan. Beli hari ni makan, beli berapa bungkus 5, 6 bungkus lah. Saya beli dulu, nanti kita sambung. Jom. Allah. Oh, sampai kat traffic light ni. Traffic light ni banyak kenangan lah. Macam-macam lah. Dulu orang muda-muda lari sini traffic light ni lah. Orang tu nak pali lah, tak ada apa sangat lah nak buat kat bandar ni. Kalau kita ada tujuan okey, tak ada tujuan jadi macam ni lah, pusing sana pusing sini lah. Sekali beli nasi kena dekat RM22. Dan teruskan perjalanan kita nak balik. Itu sajalah cerita kan pasal motor saya. Tak adalah cerita panjang ke kan. Berapa minit lah. Kadang-kadang bateri pun dah habis apa. Saya pun tak pasti rakam ke tak rakam ke, nasib kan. Balik tengok video tak rakam rupanya. Alamak, cakap sorang-sorang. Okey, itulah nak kongsikan sedikit tentang apa yang saya buat untuk kali ni lah, motor ni lah. Dekat sini saya sampaikan pesanan supaya anda berhati-hati memilih bearing dan juga berhati-hati memilih brand piston pun, brand bearing, brand ring, semua tu mainan peranan semua. Ketahanan semua ada dekat brand. So bukan nak kata satu batu tahan dekat brand, tapi
80% tu duduk dekat jenama. Okay. And then 20% tadi nasib lah. Kadang-kadang pakai brand mahal pun jadi juga. Kalau pakai brand murah kadang-kadang boleh tahan. Tak tahu lah nak cakap benda ni bernasib lah. Kadang-kadang kita punya motor ada sampai satu masa ganggu sikit je, angin ganggu sikit pun dah jadi menyebabkan boleh jam. Itu lah pasal dia. Tak boleh nak cakap kan. Hari ni kita rasa kita pakai setting ngam selamat, rupanya jam juga. Tak boleh nak cakap benda ni. Jangan rasa bangga diri dengan motor tak jam ke apa, jangan. Benda ni akan berlaku bila masa je. Tunggu masa je yang sesuai dia akan datang. Tapi kalau korang pakai 2 stroke, masalah dengan jam ni korang akan sebati ke dalam jiwa korang. Korang mesti kena lalui benda ni. Kalau tak lalui memang tak best pun. Saya setting sendiri pun tak sekali-sekali lalui juga kan. Kalau korang setting kedai, lagi parah kos pun. Biasalah, benda ni tak boleh nak lari kan. Sebab tu saya banyak ajar buat sendiri supaya korang jimat kos. Bukan kata tak boleh pergi pomen, boleh pergi pomen, tapi pergi pomen tu atas sebab yang korang tak boleh nak buat. Macam nak tukar bearing crankshaft ke apa, nak buka nak belah enjin, korang tak pandai, malas, ada kerja banyak, sibuk, tak sempat. Yang tu korang pergilah kedai buat enjin. Tapi kalau setakat nak setting motor untuk bagi laju motor pun korang boleh buat sendiri. Tak perlu buat bagi hantar ke orang, tak perlu lah kan. Kecuali korang malas nak belajar, memang tak boleh nak buat apa lah. Sebab ada pomen-pomen yang naik nombor 1 ni sebenarnya dia buat sendiri. Bukan kata dia pergi hantar ke orang. Dia research, belajar, balik, tidur dengan blok, tidur dengan komputer, tidur dengan head, tidur dengan enjin lah, senang cerita. Dia proses-proses lah sekali dia pandai. Dapat dekat dia lah bos. Ilmu tu. Dan takkan dia nak share kepada orang ramai kan. Kalau korang nak laju, korang hantar blok dekat dia lah. Dia tahulah apa-apa nak buat. Itulah daripada segi cerita kan. Semua about business. Tak boleh lah nak tunjuk semua skill yang ada daripada komen ni. Tak boleh. Sebab dia orang cari makan kan. So kalau korang nak lajukan motor, korang rasa malas nak buat, keluarkan duit, motor korang boleh jadi laju. Tapi kalau korang rasa nak jimatkan duit, nak buat sendiri, so try and error saja. Kadang-kadang blok tu buang 2-3 kali biasa kan. So kena try. Kalau korang dalam video korang tak pernah try benda ni, korang tak rasa keseronokkan naik motor tu. Ni apa ni, berkuda-kuda. So korang nak try, and then korang boleh cerita pengalaman korang korek blok kan. Itulah belajar sikit-sikit. Dalam video pun ada share resipi sikit-sikit. Korang pandai-pandai korek kan. Belajar daripada segi gunakan clipper kan. Belajar. And then insyaAllah korang akan jadi lebih baik daripada orang lain. Itu yang penting. Tapi bagi saya lah kan, laju nak pergi mana kan. Seronok untuk diri korang je. Seronok untuk kita sendiri lah maksudnya. Tak ada keistimewaan pun laju ni. Nak merosakkan motor lebih banyak. Lebih baik lah kita fokus kepada kita punya enjoy life, relax, santai kan. Yang tu lebih baik lah sebenarnya. Tak boleh buat laju. Nak keluarkan modal dalam 1,000, 1,500, dah cukup lah motor korang boleh buat laju Tapi saya tak berapa nak minat lah dengan kelajuan motor. Tak tahulah usia sekarang kot. Kalau dulu memang suka kan. Kalau bas kat depan tu dah lama cucuk angin. Tapi sekarang dah tak di, orang kata apa, dah nak ride, relax, nak pergi jalan-jalan kan. Kelajuan tu orang kata apa, bagi ada sikit-sikit cukup lah kan. Supaya motor ni boleh pergi jauh. Mana korang nak motor tu boleh main jauh ke, nak motor tu laju tapi takut nak main jauh. Macam tak ada function lah pula kan. Beli motor buat dah sekali, tak berani nak jalan jauh. Itu jadi macam satu kekurangan lah pula kan. So kita nak motor tu kalau boleh buat bagi sedang-sedang laju, and then boleh main jauh. Yang tu lebih terbaik lah saya rasa. Tak tahulah jiwa masing-masing. Ada orang suka laju, ada orang suka konsep style, ada orang suka lebih daripada exterior kan. Dia punya apa orang kata, design kan. Ada yang custom, buat macam tu lah. Macam-macam perangai manusia kan. Kita tak boleh nak samakan kita dengan orang lain. Macam saya suka pakai meter digital, korang tak suka tak boleh nak buat apa kan. Saya punya minat atas diri sendiri.
Rasa nak pakai, pakai je lah. Tak nak pakai, kita tukar je. Apa masalah kan. Benda boleh tukar kan. Plug and play je. Kita cabut, kita buang ke, nak pakar api ke apa, kita punya pasal. Tak ada campur aduk dengan orang lain kan. Itu sajalah sedikit saya kongsikan. Dalam panjang sangat ni kan. Nanti video pun jadi sampai 3-40 minit. Gila ke apa cerita pasal motor jam 3-40 minit. Okay, kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti next ride kita Lacong. Okay, tunggu sikit lagi. Sikit je. InsyaAllah kita akan sampai.